Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Yang saya hormati sah pentadbiran Madrasah Utsmaniyah, yang saya muliakan sahibul fadilah Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, yang saya hormati para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, ustaz-ustazah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya kasihi ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar kata orang tua, kalau dah jodoh tidak ke mana. Bagai gagak apa, bagai burung bulang ke epik, saya pun dah lupa. Inilah anak muda sekarang tak memegang pada adab Melayu dalam peribahasa. Orang dulu biasa tengok tempat-tempat ni mesti dia ada peribahasa. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi atas jemputan daripada pihak Madrasah Utsmaniyah. Alhamdulillah, saya rasa dah macam ceramah perdana dah ni. Dah rasa dah macam kuliah khas, sebenar program Maulid Rasul rasa dah ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan siapa yang hadir pada hari ini Allah muliakan dengan kebaikan, dengan kesihatan yang baik, dan juga Allah menyebut namanya ketika mana di syurga Firdaus kelak, insya-Allah. Alhamdulillah, sebelum saya mulakan pengajian kita pada hari ini kita buka kitab Qalbun Salim. Qalbun, hati, salim iaitu sejahtera, hati yang sejahtera. Sebelum tu kita kena tahu apa yang disebutkan dengan hati. Hati ini dia terlindung dan dia tidak dizahirkan, bahkan ia tersembunyi banyak-banyak perkara. Dalam tu sifat mazmumah, dalam tu sifat mahmudah, dalam tu innamal a'malu binniyat. Sebab tu dalam solat dia panggil niat. Yang kita sebut usalli fardal maghribi adalah nafah niat. Faham? Sebab tu dalam diri kita, hati kita kena pelihara. Ni kita lebih cenderung kepada tasawuf. Faham? Tauhid, tasawuf, fiqh, syariat. Kalau kita belajar tauhid, tak ambil tasawuf, takut ibadah kita tu ada sifat-sifat mazmumah. Begitu juga kalau kita belajar fiqh, kita belajar syariat, kena tahu setiap hati kita ni Allah pandang. Kata guru kami sahibul fadilah Datuk Ahmad Irsyadi, dia pernah pesan dengan saya, hati ni adalah tempatnya Allah pandang. Lepas tu Allah tidak melihat rupa parah kamu, Allah tak lihat pakaian kamu. Ni pakaian kita ni, saya pakai hari ni warna merah. Bukan parti apa-apa. Parti mana Ustaz tahu. Jabir kata, di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Kata Jabir, aku melihat bulan, aku melihat Rasulullah. Ketika itu Rasulullah memakai pakaian berwarna merah. Aku pandang bulan, aku pandang Rasulullah. Aku pandang bulan, aku pandang Rasulullah. Wallahi,
Tidak ada yang lebih indah wajahnya daripada baginda Nabi SAW, daripada bulan tersebut. Bulan kalau kita tengok cantik lah kan, tapi wajah Nabi lagi cantik. Sebab tu ada seorang sahabat dikatakan padanya, kamu adalah ahli syurga. Dia suka, dia seronok, tapi tiba-tiba dia sakit. Namanya Sauban. Dia sakit. Bila mana dia sakit, dia kata, kenapa kau tak suka ke aku sebut kau ni ahli syurga? Suka ya Rasulullah. Yang aku khawatirkan, adakah ketika mana aku masuk syurga nanti aku dapat bersamamu ya Rasulullah. Oi, syok. Dia sebut macam tu. Kita ni tak tahu dia ingin tak ingin, tuan-tuan. Dia cakap je, saya rindu kat Rasulullah. Ini bukan ceramah Maulid Rasul ya. Dia kata, ustaz ni cerita bab Nabi, kita kena ingat Nabi. Bila lagi kita nak sebut Nabi? Mana ada kedai nasi campur kita sebut Nabi? Tak ada. Ada tiba-tiba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Kita sebut tentang Nabi, kita sebut cinta Nabi, kita sebut apa yang Nabi bawa, semua dalam majlis ilmu, insya-Allah. Pengarang kitab ni pada asalnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Siapa? Orang Mandeli. Kalau orang Jawa panggil Mandeli, orang Indonesia kata Mandeli, betul. Saya lupa di keturunan sana. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni pengarang kitab ni asalnya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Mandili tu adalah tempat asalnya. Tapi ada gelaran juga Al-Makki. Faham? Macam kita lah, macam Abang Nasi nak letak nama dia Muhammad Nasi Al-Padang Balang, boleh. Dia nak lah, kalau dia nak letak silakan lah. Kenapa saya buat macam tu? Kita ada adab. Bila kita buka kitab, kita kenal siapa pengarang asal kitab itu, dan ditahqiqkan ataupun ditulis semula siapa. Faham? Asal kitab Penawar Bagi Hati adalah karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Dan syarah yang dibuat dalam kitab Qalbun Salim, pengarangnya adalah Sahibul Fadilah Al-Fadil Ustaz Muhadijo. Kenal Ustaz Muhadijo kan? Dia yang mengarang kitab Qalbun Salim ni. Kalau ada buku seronoklah belajar, tapi saya anggap dalam ni dah khatam lah. Saya anggap dah khatam lah ni. Ni dah khatam, cuma ulang kaji sajalah. Tuan-tuan terahmati Allah. Apa yang disebutkan oleh pengarang dalam kitab ni terkandung, iaitu pasal yang pertama, menjaga 7 anggota zahir. Yang pertama mata, kedua telinga, ketiga lidah, keempat perut, kelima kemaluan, keenam dan 7 adalah tangan dan kaki. Dan kitab yang kedua yang terkandung dalam kitab yang saya bawa ni, menjaga 7 anggota batin, hati dan sifat-sifat mazmumah. Yang pertama adalah sifat-sifat yang tercela, dan yang ketiga adalah sifat-sifat yang terpuji. Dan juga kitab ini mengandungi 582 muka surat. Kalau hari ini kita dapat satu muka surat, satu hari 582 bermakna habis bila? Tak tahu, sebab sebulan sekali. Bulan sekali 12 darab berapung tak tahulah. Kalau tak habis, kita habis dulu. Tak faham sudah. Dan rahmati Allah. Maka berkata pengarang dalam mukadimah, alhamdulillah, buku Qalbun Salim ini dapat diterbitkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka kitab yang saya baca ni diterbitkan sepenuhnya pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka berkahnya kitab ni. Kerana apa? Diterbitkan pada bulan Ramadan. Kita kena tahu mengajar kitab ni bukan terus masuk dalam. Kena ada adab-adab dalam membaca kitab. Kenal pengarang, siapa pengarang, apa yang ingin pengarang sampaikan. Faham? Ni tak ada setengah terus buka. Yang pertama yang perlu kita faham, sekian. Tapi pengarang kitab dia tak bagi tahu. Sebab tu kalau kita istilah, kalau belajar dengan tok-tok guru babak, dia sebut dobi. Siapakah penulis Syekh Abdul Qadir Syekh Al-Fatani? Maka daripada muka buku depan tu dia dobi. Okey, tulis baris sampai ke bawah, siapa pengarang, siapakah beliau, tu nama betul belajar. Tapi kita tak ada lah. Ya kita steady santai tapi sampai. Yang penting tu. Apa kata pengarang?
Alhamdulillah buku Qalbun Salim ini dapat diterbitkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh dengan rahmat dan keberkatan, pengampunan dan perbebasan, kurniaan a'taya dan pembukaan futuh daripada Allah yang rahmat. Maka kitab ini dibuku ataupun diterbitkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh. Bulan Ramadan ni bulan mulia lah. Allah ampun dosa kita, pintu neraka kita tutup. Maka berkatnya terbitnya buku Qalbun Salim ni adalah pada bulan Ramadan. Beberapa tahun lepas kata pengarang, beberapa teman meminta Al-Fakir. Al-Fakir ni adalah pengarang. Ini Al-Fakir istilah kata bahasa tawadu. Al-Fakir iaitu dengan rasa rendah diri hamba yang hina ni, diminta oleh sahabat untuk menulis syarahan terhadap kitab yang masyhur dan penuh keberkatan, yakni kitab penawar bagi hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Ni syarah dia Qalbun Salim. Kitab asalnya adalah penawar bagi hati tu, tulis jawi kecil. Nanti kita tengok Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni, type kitab ni, karang kitab ni pada bila, jauh dengan berapa hijrah dengan kita, yang ditulis oleh seorang guru, kata pengarang, yang sangat berkat ilmunya, Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Makki. Makki itu adalah mereka yang pernah menuntut di Mekah. Faham? Ni nak mau ilmu hebat dah tuan-tuan. Kita sebut Al-Makki ni bukan biasa lah. Macam saya Al-Batukib, situ Pak duduk kat Batukib, Al-Batukib, sedanglah sikit nama. Berpandukan catatan-catatan pengajian ilmu tasawuf oleh khususnya Syekh wa Murabbi Ruhi Sayyid Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari. Ni masyhurlah nama Syekh Fahmi ni. An-Nadwi Al-Maliki hafizallahu, melalui pengajian kitab Ayyuhal Al-Walad, Bidayah Al-Hidayah, Hidayah As-Salikin, Sa'ir As-Salikin dan Al-Hikam, yang disampaikan oleh beliau di samping sedikit pengalaman mengajar kitab penawar bagi hati beberapa tahun sehingga sekarang dengan dobik-dobik. Dobik-dobik ni bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya adalah catatan. Dia catat. Sebab tu kalau orang dobik ni depan guru dobik sungguh. Kumulai dulu, kalau kita Arab dulu, kita Jawi dulu, kumulai tak sama dengan ejaan sekarang. Kumulai itu kaf mim lam alif hamzah ya, kumulai. Kalau ayat dalam kitab lama tu akan dia, alif kaf nun dal ya, akan dia. Ni kitab-kitab lama dululah. Kalau orang lama dulu, Jawi lama, dia boleh baca. Tapi ni disyarahkan dalam bahasa Melayu. Faham? Jelas tak? Bang Nasir boleh dengar tu kuliah, ada dengar tak? Tak ada dengar, tutup malu. Ada lah, ada sikit, alhamdulillah. Dan rahmati Allah. Al-Fakir memberanikan diri. Maka pengarang ni sebut dia membahaskan dirinya dengan perkataan Al-Fakir. Ni bahasa tawadu, tidak meninggi diri, tidak menyombong dengan ilmu. Walaupun kita tahu pengarang kita ni iaitu Ustaz Muhaddir Jo, kita tak boleh bahas tentang ilmunya. Memang hebatlah ilmunya dengan sifat tauhidnya, dengan ilmu tasawufnya. Maka dia membahaskan dirinya adalah dengan Al-Fakir. Kita tak boleh ni sangat faham. Kita ni kalau dah gelar ustaz, saya Maulana, saya Syekh, saya Habib. Jangan. Kita kalau boleh simpan. Saya pernah jumpa guru kami iaitu Habib Najmuddin Al-Khairat. Duk dengan Habib, tawaduk ni. Duk makan sekali dengan Habib. Habib tu bagi saya makanan, saya jadi malu. Habib tak boleh Habib gini. Habib saya yang perlu kepada seorang guru. Ni adab-adab ulama ketika mana di hadapan orang lain. Sekalipun saya ni sangat-sangat rendah berbanding dia, tapi dia menjamu ketika itu, saya tolak. Saya kata tidak boleh, biar saya yang menjamu Tuan Guru Mulia Habib Najmuddin Al-Khairat. Dia kata apa pesan? Kalau kita belajar agama ni, kena tinggi adab daripada ilmu.
Kalau ilmu kita lagi tinggi adab kita. Bermakna apa? Dia perumpamaan disebut pada saya, belajar adab ni dia umpama dalam roti canai. Roti canai tu kalau lebih tepung, kurang garam tak apa. Yang tepung tu adab, yang garam tadi ilmu. Kalau adab tu lebih, yang garam tadi ilmu kurang, kita boleh makan lagi, betul tak? Tapi kalau dalam roti canai tu kata Habib, kalau lebih dia punya ilmu garam dan adabnya kurang, maka makanan tadi dia jadi masin. Faham? Walaupun dicicah dengan kambing kuzi. Faham? Faham? Ni kalau saya sebut kena sediakan. Saya bergurau. Saya tak boleh makan. Sekarang saya baru kena recovery daripada operation. Sedih nampak kambing. Nampak kambing tengok je, kata Piramli ambil bau. Bau je. Ambil bau je, bau je. Dia kata jangan lebih. Tapi belakang-belakang cerit sikit, nampak sikit kasar pun jadilah. Contoh dan rahmatnya tu adab kita dalam. Sebab tu pengarang membahaskan dirinya tentang al-fakir. Tuan-tuan jangan kata ustaz bila nak masuk dalam ni adab. Mana boleh duk main langgar je masuk rumah orang. Mana boleh terus pergi tandah. Kena duduk ruang tamu dulu, sembang dulu, baru pergi masuk tandah. Ni tak masuk rumah orang, buka pintu, pergi belakang dapur. Masa apa tu? Tu memang orang tak ada adab lah. Faham? Sebab tu saya sebut apa yang dikatakan oleh pengarang. Tuan-tuan jangan kata ustaz ni mengajar ke bercerita. Tak, ini adab. Faham? Adab ni. Ada orang kata ustaz bila nak masuk sifat mazmumah, ya Allah takut, ni adab. Faham? Al-Fakir memberanikan diri. Kata pengarang, dia memberanikan diri membuat sedikit syarahan ringkas yang perlu dan termampu supaya dapat menolong Al-Fakir, iaitu pengarang tersebut, dan teman-teman memahami beberapa istilah dan ibarat yang terdapat di dalam kitab asal. Maka setiap pengisian yang ada dalam kitab ni semuanya asal daripada kitab yang lama. Kalau kita nak tengok kitab yang lama, kita pergi. Sebab tu kitab ni juga permulaannya akan dibuka dengan mengenal Allah, iaitu tauhid dulu. Kitab lama dia akan kumulai dengan nama Allah. Dia tak masuk terus, dia akan belajar tauhid dulu. Faham? Sebab tu rugi kalau kita dekat atas dunia tak kenal Allah. Kita kena belajar kenal Allah. Sungguh tuan-tuan dan terahmati Allah. Oleh kerana kata pengarang, bahasa yang digunakan oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdul Qadir Al-Mandini dalam kitabnya Penawar Bagi Hati agak sedikit klasik, kata pengarang. Maksudnya terlalu klasik, terlalu lama, sukar untuk difahami. Mungkin pada golongan-golongan moden seperti kita. Faham? Kita moden lah, kita beza. Kalau saya sendiri pun belajar kitab yang lama tu, kalau nak dobik tu, kata apa bodoh ni sebenarnya. Bila duduk depan guru baru faham itu ayat tersebut. Dia hadis semua dia campur sekali dalam satu baris. Tapi kata pengarang, dia buat kitab ni daripada kitab yang asal, dia tulis dalam bahasa Rumi, iaitu bahasa kita, iaitu bahasa Melayu, mudah untuk difahami, yang sesuai dengan masa beliau. Maka Al-Fakir berusaha melentur dan menyesuaikan dengan bahasa yang lebih moden, bahasa sekarang lah, supaya ia bukan hanya dibaca dan dimanfaatkan oleh golongan yang sudah berusia, kata pengarang, tetapi juga generasi muda sekarang ini. Walau bagaimanapun, kata pengarang, kandungan dan isi kitab tidak diubah. Kandungan kitab yang asal Penawar Bagi Hati, kata pengarang, tidak diubah, tidak dibuang atau ditambah, tetap dikekalkan seperti apa yang ada di dalam kitab asal, cuma diterjemahkan dalam bahasa Rumi. Kalau kita tengok kitab Jawi ni murah je, RM3.50 ke RM4 bang. Kalau kita cari kecil dia nipis ni je. Tapi nak belajar dia makan tahun lah. Kecil je ni je. Tapi dalam sekitar RM4, RM5 lah. Saya lupa harga dia, ada dekat Wisma Yakin. Tapi kalau kitab ni dia lain sikit lah harga, sebab bahasa Melayu sekitar RM40. Tapi kalau beli banyak dapat diskaun lah. Saya tanya orang yang dekat Wisma Yakin tu lah. Maka para pembaca yang budiman, kata pengarang, akan menjumpai nanti
walaupun hampir setiap baris ayat dalam buku ini mengalami perubahan bahasa yang lebih moden, ia tetap mengekalkan kandungan dan isi kitab yang asal. Kata pengarang, walaupun bahasa tu telah ditukar daripada Jawi yang asal, tetapi makna ataupun apa yang disampaikan dalam kitab tersebut tidak ditokok tambah atau memang kekal apa yang ingin disampaikan dalam kitab Syarah Penawar Bagi Hati. Malah kedudukan setiap baris ayat dalam kitab asal juga dikekalkan, tidak diubah. Ni sebagai apa? Kenapa kita sebut benda ni? Supaya kitab yang kita ajar mengambil barakah daripada kitab Al-Alamah dari Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Maka kita tak ubah, kita ambil satu-satu buku tu, maka Ustaz Mahathir Jod dia tulis dalam bahasa Rumi. Kita kena bagi orang faham. Nanti orang kata, Ustaz kata Syarah Penawar Bagi Hati. Apa yang kata pengarang? Pengarang kata setiap huruf, setiap apa yang ada dalam kitab tu dicatat sebutir-sebutir dan tidak dibuang langsung. Faham tak? Maka sama dia, cuma bahasanya dalam bahasa moden. Wallahu a'lam. Untuk membezakan, kata pengarang, kitab asal yang sangat berkat Penawar Bagi Hati dengan karangan Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dengan syarahannya kitab Qalbun Salim Al-Mutawadi. Ini matan kitab Penawar Bagi Hati diletakkan di bahagian atas dan semua nota kaki di bawahnya adalah syarahan pada setiap apa yang ada di dalam kitab tersebut. Faham? Saya sebut ni, tuan-tuan tak ada kitab, saya kena baca satu persatu. Kata pengarang lagi, kitab Penawar Bagi Hati adalah kitab yang sangat berkat. Karangan Al-Alamah tadi, tidak sedikit orang yang membaca, mentelaah, mengajar dan mengambil manfaat daripada menjadi orang yang baik soleh, malah mengislahkan orang lain. Ia juga menjadi rujukan utama kepada penulis-penulis buku tasawuf sekarang. Maka ada tak kitab Penawar Bagi Hati yang dimodenkan? Ada. Juga ada pengarang-pengarang yang modenkan dan dia tidak menulis selain daripada nama tersebut, tetapi dia tetap mengekalkan dengan syarah Penawar Bagi Hati. Tapi kata Al-Fakir dalam pengarang ini mengatakan ia mengubah nama untuk membezakan kitab asal dan syarah kepada kitab asal tadi, iaitu dengan nama Qalbun Salim, hati yang sejahtera. Wallahu a'lam. Faham tak faham tuan-tuan? Jelas tak jelas? Kalau tak jelas saya ulang daripada Assalamualaikum. Tak payah, tak payah. Ulang daripada Assalamualaikum tadi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi saya tengok mata tuan-tuan tu duk pandang saya tu, makna tuan-tuan tengah fokus apa yang saya sebut. Kalau tuan-tuan tak fokus saya sebut, tuan-tuan akan berzikir, maknanya tidurlah. Faham? Kita teruskan lagi. Ni tak masuk lagi buku surat 1 ni, mukadimah saja panjang. Walaupun kitab Penawar Bagi Hati adalah sebuah kitab tasawuf yang ringkas, ia sangat sistematik dan membicarakan perkara-perkara asas yang berkaitan tasawuf dan cara menyucikan yang dipanggil sebagai tahliyah, menyucikan hati dan juga menghiaskan hati, tahliyah. Yang disebutkan tadi menyucikan, tahliyah dan menghiaskan hati, tahliyah. Apa yang dimaksudkan dengan menyucikan? Supaya dalam hati kita ni, kadang-kadang manusia ni dia ada sifat yang tidak baik, dikawal dengan hawa nafsu, dan ada kaedah kaedah yang ulama ajar pada kita supaya cuci hati kita jadi bersih. Sebab tu kalau kita taubat, kita tak boleh menangis, hati kita tebal dengan dosa. Kena cuci. Kalau kereta kita nak rentah negeri dah ni, lagi seminggu, sedia-sedia kena basuh kereta. Nak balik rumah, jumpa mak ayah, pergi Perak, pergi cuci kereta dulu cantik-cantik supaya balik nampak ceria. Begitu juga kita nak kembali pada Allah, hati kita ni kena cuci, kena bersihkan. Kalau Allah nampak ada ujub, ada riak, sikit pun Allah tak terima amalan kita. Faham?
Sebab tu sebelum kita bertemu dengan Allah, cuci hati kita mak. Cuci bagaimana? Tak bawa dosa. Tidak ada titik-titik hitam dalam hati kita yang kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuci. Sebab tu mensucikan. Kitab ni mengajar kita supaya cuci hati kita ni supaya ia menjadi hati yang sejahtera. Faham? Tu yang dipanggil sebagai tahliyah, dan menghiaskan hati tahliyah. Nanti kita akan cerita apakah nikmat-nikmat yang perlu kita hias dalam hati kita. Itu semua ada dalam kitab lah. Cuma nak bagi tahu menghiaskan diri tersebut, kita tak boleh mengatakan ia datang sejak lahir, tidak. Kita yang kena hiaskan. Seperti mana sifat sabar, seperti mana sifat sangka baik, seperti mana sifat yang kita kata baik-baik, kita yang kena menghiaskan sifat tersebut dalam hati kita. Tetapi bagaimana nak hias? Perlu melalui proses-proses ujian. Sebagai contoh, kalau dia nak didik hati dia dengan sabar, dia kena lalu dalam proses ujian, iaitu musibah atau ada perkara yang benda tidak disukai menimpa pada seseorang. Baru dia dapat didik hati dia dengan sifat sabar. Faham? Bukan senang nak sifat sabar ni. Sabar ni senang, sebut sabar. Jangan sabura. Sabura tu anak iblis. Dalam kitab Benitan Tipu Daya, sabaru dengan sabar. Sabar ni senang mak kita sebut. Boleh tak kita sabar? Sabarlah nak. Tapi nak praktikkan diri kita, kita kena lalui perkara tersebut, baru wujud sifat sabar dalam diri kita. Macam mana kita nak hias benda tu dalam hati? Dia ada proses-proses. Dia ada proses-prosesnya. Faham? Itu yang disebutkan. Ia sangat sesuai untuk orang yang baru belajar mubtadi', mengenali ilmu tasawuf dan ingin menyucikan hati serta menghiasinya, seperti Al-Fakir ni mengatakan bagaimana untuk menghiasi sifat seperti Al-Fakir. Maka pengarang dia nak tulis kitab ni, dia nak syarah, pastikan dia dulu memahami istilah apa yang disebutkan penawar bagi hati. Maka pengarang kitab tulis kitab ni, dia mesti ada sifat-sifat yang hatinya itu telah disucikan, yang hatinya telah dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah. Faham? Sebab tu orang nak tulis kitab ni, ulama-ulama, dia bukan tulis macam kita tulis status ke FB sambil tidur pun boleh, sambil dalam tandas pun boleh, main PUBG PUBG game tu kan. Ulama dia tulis kitab, dia pergi arah kiblat dengan keadaan dia berwuduk. Ni adab-adab dia. Faham? Batu Al-Fakir yang menulis katanya, dia menghiasi dirinya tersebut dengan sifat-sifat dan membuang daripada sifat-sifat mazmumah. Nampak penat betul nak menguang. Dia memang penat dia. Dia jenis yang bercakap bagi orang faham. Besok Allah tanya, saya kena jawab. Kita mengajar orang ni kalau boleh biar bagi faham. Kata guru kami Sahibul Fadilah Dr. Ahmad Fakhur Razi, dia kata anta kalau mengajar orang, anta kena tanya dia faham tak faham. Kalau dia tak faham, anta kena jawab depan Allah nanti. Dia cakap tu, saya dah jadi bimbang lah. Sebab anta mengajar bukan saja balik-balik dapat duit saku enta balik. Enta menyampaikan tabligh. Ini tugas Nabi. Tugas Nabi, bila Nabi sampai, mesti Nabi jadikan dakwah. Bukan hanya sampai balik rumah. Sampai tak sampai tu bukan sampai, itu cakap. Menyampaikan itu biar orang yang dengar dapat beramal dengan apa yang kita sampaikan. Tu baru nama tabligh. Menyampaikan. Lepas tu kalau orang tabligh pergi rumah, Assalamualaikum, kita ni kalau orang tabligh datang siap 3 batu tu nampak, tutup kasut-kasut bawa masuk dalam. Bang, kenapa bang? Ada orang tabligh datang. Bahaya. Kenapa lah hina sangat orang tabligh? Maulana Zakaria Al-Kanalawi. Apa yang hina sangat dengan orang tabligh? Tak perlu nak hina. Kalau dia datang, buka pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia bukannya nak datang singgah makan. Kalau ajak makan, dia datang. Dia datang, Assalamualaikum cik, nak jemput lah, datang masjid, ada kuliah, solat berjemaah. Tu je. Saya pernah juga dulu, saya salah seorang yang benci kepada orang tabligh waktu usia saya 13 tahun. Sebab dia datang berjambang. Kita 12 tahun kan, datang berjambang. Siapa pula pakcik ni? Lepas tu datang kat depan rumah, dia cerita sahabat Nabi dulu. Apa pula sahabat Nabi pula datang pula ni? Tiba-tiba sahabat Nabi, mula kita jadi ke alasan
Jadi minta maaf cik, kita tak faham siapa mereka. Sekarang ni kita dah jadi ustaz, kita dah jadi penceramah, kita faham tugas mereka ni besar, iaitu mendekatkan orang yang tak tahu agama ataupun mereka dah ada dalam agama Islam untuk dekat lagi dengan agama Islam. Jangan kita hina golongan tabligh. Kata ustaz bukan nak hina kan, saya ada dengar ustaz, saya ada dengar. Manusia tak sempurna. Jangan harap semua komplit. Ustaz-ustaz pun bukan komplit sangat. Tuan-tuan, jangan harap orang yang sampai dakwah ni kita kena perfect daripada atas sampai bawah. Sebab tu kata Syekh Rahimuddin Al-Bantawi, katanya kalau manusia tu buat silap biasa, walaupun ustaz, walaupun penceramah, yang kalau kepelikan malaikat buat dosa. Faham? Kalau manusia normal, cuma mentaliti orang Malaysia nampak ustaz dia baik, dia tak boleh buat dosa. Sedangkan Nabi sebut kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam tu melakukan dosa, maka anak Adam tu merangkumi semua. Ustaz ke, maulana ke, syekh. Sebab tu kalau syekh meninggal, tetap kita doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau alimah, kita doa Allahumma firlaha. Tapi kalau orang tu LGBT, di mana? Allahumma firlahu situ. Huha, dia dua-dua sekali. Tak, ni bid'ah ni, tak ada, aku tipu ya. Huha, dia kata ni imam tu duk baca, ni jenazah apa ni? Dia LGBT Ustaz. Allahumma firlahu dia kata imam tu jadi jemaah tanpa mana belajar. Tak, sebab tadi kata LGBT tak. LGBT hukum fiqh mengikut keadaan asal dia. Kalau dia perempuan, baca perempuan. Yang mandikan pun cara perempuan. Faham? Kalau dia meninggal laki tapi diubah jadi pondang, cara mandikan dia tetap laki. Tapi kalau dia ada satu set kelengkapan, faham tak? Dia ada punggung bagi contoh. Saya ada kawan tau, saya tak cerita nama dia. Ada kawan form 3 dengan saya, dia kata dia perfect atas sampai bawah. Kalau jumpa dia kata, "Ui, cantik." Tapi jumpa dengan saya, tak jadilah. Memang aku panggil nama betul lah. Dia ada nama popular dia. Dekat dalam FB ada kawan saya, dia berubah sempurna. Kalau meninggal macam mana ni? Dia kawan saya tanya, "Macam mana ustaz kalau meninggal?" Tok imam mandikan, kalau boleh jangan tok imam lah. Tok imam kadang tak betul. Faham tak? Sebab dia dah ada benda-benda tu. Jadi lain pula. Tok imam nak duk mandikan, tipu syahwat pula. Kan dah ada benda-benda tu kan dia. Kalau kuat iman silalah. Saya kata silalah. Kan abang pernah mandi LGBT bang? Belum ni? Belum ni. Tak payah minta lah bang. Kena yang lawa-lawa pesan abang. Duk lawa-lawa, alamak lawa pula dah di atas bawah lawa dah. Tak jadi mandi, duk tengok je lama dah. Bila nak mandi ni? Sebab ada kisah kan, orang yang buat dengan jenazah. Tu sebab tu kita kena elak. Iman kita tak kuat. Faham? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita sambung lagi. Dah pukul berapa tuan-tuan? 8-6 minit dah nak azan dah. Alhamdulillah, cepat sikit habis ni. Mukadimah dia dah lama dah ni. Memang mukadimah macam ni. Nanti baru kita masuk. Kitab Penawar Bagi Hati menjelaskan apakah erti ilmu tasawuf. Mabadi'nya, cara membersihkan dan menjaga diri daripada maksiat dan dosa dengan menjaga 7 anggota zahir. Apa yang disebutkan 7 anggota zahir tadi? Pengarang kata mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan juga kaki. Semua Allah katanya di hari akhirat, saat itu mulut kita terkunci. Kau nak cerita apa? Kunci, tutup, dijahit. Sebagai contoh. Semua tanya mak. Tangan kita buat dosa tanya. Telinga kita dengar orang yang ngadu domba lagi dia cepat. Tapi kalau dengar kuliah, masak 40 minit marah ada. Lama dah. Tapi saya tengok alhamdulillah sini okey lagi. Belum urut lagi dia punya tapak kaki. Dah lama sikit dia urut tapak kaki. Lama sikit lagi dia pegang lutut. Ustaz ni tak faham sungguh lah. Dia urut tapak kaki. Waktu lama sikit 5 minit, tak faham lagi. Dia pegang dia punya pinggang. Dia tepuk-tepuk lah. Tak faham juga ustaz ni kuasa. Dia angkat kopiah.
Dia betul-betulkan kopiah dia terletak dah, dia betul-betulkan. Tak faham juga ustaz, lah kali pun dia ambil wuduk tu, confirm suruh habis tu, keluar tu ambil wuduk. Maknanya suruh kita berhenti. Kemudian membersih dan menyucikan hati, menyucikan batin selepasnya. Para ahli tasawuf mengatakan apa yang dituntut makhluk kepada hamba melaksanakan dalam perjalanan hatinya kepada Allah adalah mengosongkan hati daripada sifat-sifat mazmumah, takhliyah, dan seterusnya menghiasi dengan sifat-sifat mahmudah, tahliyah. Adapun pahala ganjaran kasyaf, firasat, widan, irfan, syurga dan keredaan, semuanya adalah urusan Allah sebagai kurniaan mauhub kepada hamba-hambanya yang ikhlas dan bersungguh-sungguh menyempurnakan takhliyah dan tahliyah. Kita dalam perjalanan takhliyah, lantas baru kita akan menuju perjalanan tahliyah. Tahliyah buang sifat tak baik, dan kita dalam perjalanan tahliyah memasukkan sifat-sifat mahmudah. Faham? Hati kita ni ada sifat riak, hati kita ni ada ujub, ada juga sombong, ada juga takabur, menipu lah. Kalau kita kata tak ada, pergi bawa Alphard tu parking kat luar. Bawa Alphard, nampak pula pengusi. Biasanya ustaz ni Alphard dia sorok, nanti sagu hati sikit. Dia sorok sikit. Dia bawa motor je, motor keris, exhaust nak cabut, perang tumpang ustaz dah bawa keris, jahit sikit sagu hati, dia kata. Kalau dia bawa Alphard, dia pakai Alphard, ustaz ni kaya tak bagi pun dia ikhlas. Betul, ustaz ni ikhlas. Memang kalau tak bagi kali pertama tu, kali kedua jangan harap dia datang. Tuan dirahmati Allah, ikhlas dah tu tak ikhlas dah tu. Kalau dia datang sebab sagu hati, nanti dia riak. Sebab tu dia datang tanpa sagu hati tu, dia tak datang lagi. Tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati kita, sebab hati kita kena betul. Sebab tu orang pertama yang masuk ke dalam neraka adalah orang yang berceramah, orang yang mengajar agama semata-mata mengharapkan pujian daripada manusia. Ni paling bahaya. Gi ceramah, gi pergi kuliah, nak mata-mata orang puji aku ilmu hebat. Ustaz lah ustaz ceramah, tapi ustaz kalau dia puji kita macam mana? Hadza min fadli rabbi. Semuanya daripada Allah Subhanahu. Ustaz ceramah tadi seronok lah ustaz, power lah ustaz, takut gambar sikit kita pun tersepu-sepu dah ustaz, selfie sikit ustaz kita pun sepu-sepu, balik rumah riak. Sebab tu ulama tasawuf sikit dia rasa bangga, cepat-cepat dia istighfar, bukan 100 beratus-ratus kali. Dia takut amalannya tu tersentuh. Bukan tu saja, amalan-amalan dulu sekali tersentuh. Bahaya sekali tu tuan-tuan. Riak ni bahaya tu. Sebab tu tiba-tiba pergi ceramah, ustaz selfie sikit ustaz, lama tak selfie dengan ustaz, saya rasa seronok lah ustaz, selebriti tiba hijrah kan, seronok tu tangkap. Kita pun rasa seronok pula lah kata kat gambar aku ni, rasa bangga diri, wujud habis punah. Sebab tu diajarkan kitab ini supaya kita takhliyah, buang sifat-sifat tu. Kalau ada yang memuji, hadza min fadli rabbi, alhamdulillah, terima kasih, semuanya datang daripada Allah, bukan saya. Allah yang mengizinkan atas perkara tersebut. Maka kita sambung lagi. Maka kata Allah kepada hamba-hamba, kata pengarang, kepada hamba-hambanya yang ikhlas dan bersungguh-sungguh menyempurnakan takhliyah dan tahliyah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kurniaan mauhub kepada hamba-hambanya yang ikhlas, bersungguh-sungguh takhliyah dan tahliyah. Kita dalam proses tersebut, takhliyah dan memasukkan tahiyah, itu perkara-perkara yang baik. Sebab hati kita kena bersih. Faham? Belum bertemu dengan Allah, biar hati kita sejahtera, bawa benda-benda yang mahmudah. Kalau ada sifat-sifat yang mazmumah, na'udzubillah min zalik. Hati ni kita nak persembah pada Allah, kita nak cantik depan Allah. Allah tengok niat kamu. Ustaz Zukri niat semata-mata pergi kuliah nak dapat pujian, habis. Sebab tu ada seorang sahabat tu, dia hebat dalam bersedekah ayah dia, hebat bersedekah, hebat bantu orang. Sekali meninggal, tanya Rasulullah, ada tak ayahku dapat apa-apa daripada apa yang buat kat atas dunia? Maka di saat itu katanya, la, tidak. Nabi kata, ya Rasulullah, kenapa tidak? Kerana ayah kamu tu semata-mata dia buat kerana mengharapkan pujian
daripada manusia. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu orang tabligh ni saya suka puji, mereka berdakwah keluar duit sendiri. Betul. Mereka pergi khuruj 3 hari duit sendiri, 40 hari pergi khuruj duit sendiri. Ustaz yang datang mengajar kuliah dia lain. Dia datang, dia kena ada sagu hati, faham? Berbeza dengan orang Saya cakap serius ni. Saya cakap serius, beza dengan orang tabligh. Sebab tu Ustaz Abdul Samad kata, banding kita yang ceramah dalam masjid dengan orang tabligh jauh beza. Mereka berdakwah semata-mata lillahi ta'ala, tak kena bayar, semua sewa rumah, masuk sendiri, buat bayar semua sendiri. Ustaz yang datang dia ada bayaran. Nak membezakan keikhlasan tu payah. Tetapi yang menilai bukan manusia, yang menilai adalah Allah. Kena pakat perhati tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nilai hati kita ikhlas ke tidak, itu adalah Allah. Kita tak boleh kata orang ni tak ikhlas lah. Tengok dia ustaz, dia kalau sedekah tunjuk ke orang sungguh RM100 tu masuk dalam tabung, masuk. Tak ikhlas dia tu ustaz, nak kena puji dia. Tengoklah tu ustaz, bila sedekah nak nampak ke orang. Siapa kita nak menentukan keikhlasan dia? Kalau dia ikhlas, yang mengadu domba, siapa dapat dosa? Biarlah cara dia nak sedekah. Yang penting hati dan niat dia betul kerana Allah. Sebab tu kena jaga. Sebab tu datang kitab penawar bagi hati tu untuk bersih benda-benda yang tidak patut. Jelas jelas tak? Jelas jelas. Tak jelas memang saya ulang daripada Assalamualaikum. Jaga. Okey, kita masuk sikit lagi. Dah pukul berapa? 8 suku dah ni. Buku Qalbun Salim ini jauh daripada sempurna. Justeru kepada para masyaikh dan tuan-tuan guru, kata pengarang, teman-teman dan para pembaca yang budiman. Tengok kata pengarang kitab, dia mengaulakan, mengagungkan kepada yang membaca. Ni kata tawaduk, sifat adab-adabnya. Sekalian yang menjumpai, kata pengarang, apa-apa kesalahan dalam buku ini, silalah menghubungi penerbit supaya dapat dibetulkan dan ia menjadi lebih sempurna pada masa akan datang. Kata pengarang, seandainya ada kesalahan-kesalahan dalam kitab tersebut, sekiranya ada yang membaca, sila terus beritahu kepada pihak yang berwajib untuk dibetulkan lebih baik pada masa akan datang. Dan pengarang berkata, semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Qadir Al-Mandili melalui kitab penawar bagi hati yang sangat bermanfaat ini dengan balasan dan ganjaran yang sempurna. Doa kepada pengarang asas. Juga semoga Allah menerima usaha kerdil dan tidak berapa ini sebagai sesuatu yang akan memberatkan timbangan hasan penulis dan penyusunnya masyayikh dan keluarga dengan berkat Sayyidina Al-Mustafa Al-Mujtaba, itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkat bulan Ramadan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Afqar al-wara Ustaz Muhadijul Isnin 1 Ramadan 1440 Hijrah bersamaan dengan 6 Mei 219 Masihi diterbitkan buku Qalbun Salim. Wallahu alam. Itu adalah mukadimah kitab yang disebutkan oleh pengarang, dan isi-isi dan tujuan kitab ini dikarang supaya difahami oleh golongan yang muda ataupun yang tua dalam bahasa yang moden. Dan pada asas tujuan kitab ini dikarang iaitu takhliyah, dan juga takhliyah membuang sifat yang tidak baik dalam hati, lantas memasukkan benda-benda yang baik di dalam hati yang dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah permulaan kitab Qalbun Salim. Wallahu a'lam. Boleh terus lagi? Boleh terus lagi? Boleh terus lagi. Macam tu. Ni sampai biasa saya lama, saya sampai subuh. Rahmati Allah. Ada nak tanya soalan? Saya buka soalan dululah. Dia buka soalan. Nak tanya, buku ni kalau boleh beli, alhamdulillah. Kalau tak boleh beli pun, alhamdulillah. Ada nak tanya soalan? Ayah nak tanya ke Ustaz, cerita apa tadi? Dah pula dia tanya tu. Ustaz tanya sikit, Ustaz cerita apa seseorang kat depan tu pernah aku bebel. Dia kata, Ustaz cerita apa kat depan ni? Okey, bahan
Kalau faham kita teruskan sedikit je. Jangan banyak-banyak, dah 8.30 ni. Nanti pengurusi kena compound. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah muallif. Yang pertama dibaca dengan kasrah. Kasrah bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya baris bawah, iaitu muallif. Muqaddimah muallif, yang bermaksud penulis atau pengarang. Muallif, bukan fathah pada baris asal. Kerana baris asal bila ditukarkan muallif, maka bila ditukarkan baris fathah, iaitu baris atas, dia jadi muallaf. Muallaf ni apa? Dah sebut pula ustaz-ustaz tu kan. Jangan sebut. Isu semasa tu jangan sebut. Kerana mu'allaf itu bermaksud orang yang dijinakkan hatinya menerima Islam atau orang yang baru masuk ke dalam Islam. Istilah tasawuf iaitu mereka yang dijinakkan hatinya untuk menerima Islam. Sebab tu orang mu'allaf ni kalau nak masuk Islam ditanya apa? Adakah sesiapa yang memaksa kamu untuk masuk ke dalam Islam? Tidak. Adakah kamu secara sukarela untuk memasuk Islam? Tidak. Ya. Adakah kamu ini telah disuruh ataupun diugut untuk masuk ke dalam Islam? Tidak. Maka dia kena masuk dengan hati dia dan kerelaan, bukan kerana keterpaksaan. Tapi ada orang jenis yang masuk dalam Islam semata-mata nak mendapatkan, apa kata, demo job. Kata apa, sebab tu ni ada berlaku juga masuk Islam tapi pada hakikatnya dia tak ikut Islam. Ni paling payah. Sebab tu Islam tu bukan agama yang kita boleh kata masuk saja sebab nak kahwin. Ada orang sebab masuk Islam sebab nak kahwin dengan Islam, pada hakikat tak tudung, pada hakikat tak ikut Islam. Ni paling kita takut sekali. Jangan kata orang masuk Islam dah Islam pun sama juga, tak buka tudung juga, buat TikTok terjoget-joget pongong semua dok nampak. Ustaz tengok TikTok, dia lalu kat skrin, aku dah tolak, tiba-tiba jam, so tu berhenti kat situ. Nak tengok dah tutup sebelah, pegang handphone sebelah, ada mata sebelah buka pula, dah ternampak. Astaghfirullahalazim. Ternampak tu nak kalih tapi tak boleh kalih, dah terstay. Masalah kita manusia, pegang handphone semua ada. TikTok, orang dia buat bigo live tu, orang Islam kita juga, orang Melayu kita, pakak buat semua tu joget-joget, rasa tak malu dah. Waktu akhir zaman perempuan ni tak ada sifat malu dah, buat semua tu joget-joget. Hati mereka ni dah kerah, hati mereka dah kerah. Kata ulama, kalau hati dia tu dah mati, buat dosa tak rasa apa-apa. Sebab tu pergi ziarah orang meninggal, kawan meninggal, kawan TikTok meninggal juga tu, pergi tengok, dah sampai waktu dia balik buat TikTok baru, tak rasa apa. Sebab apa? Hati mati. Ni paling kita takut sekali. Hati kita kalau tak takhliyah dan juga takhliyah, mati dia. Tengok orang meninggal pun dah, tengok meninggal, mati kapan, masuk dalam kubur tak rasa apa. Tapi kalau hatinya itu tahliyah, dihiasi dengan sifat-sifat baik, tengok orang meninggal senyap ji. Kenapa senyap ji? Nantilah aku cerita. Sampai daripada tengok meninggal tu sampai balik rumah senyap ji. Kenapa ni senyap je? Aku tengok dia, aku takut bilalah waktu saat aku meninggal dunia nanti, macam mana wajah aku. Ni hati dia hidup. Ni kalau tak hati kita bercerita, tengok orang meninggal dah. Alah biasalah tu, orang tua dah meninggal. Tak, kamu ingat orang tua ke meninggal? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti akan merasai mati. Ni yang depan saya ada 3 orang muda nak mati segera sekarang. Tak kira lah jambang panjang tak panjang, sampai ajal meninggal. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab tu hati mereka yang dijinakkan, iaitu mu'allaf, masuk ke dalam Alhamdulillah lah, kita tengok pun banyak artis-artis kita sekarang, ada yang di kalangan yang sudah Islam mula berjinak memahami Islam. Macam Nabil Ahmad, dia pergi tabligh, Anwar Zain pergi tabligh. Dia kata, ustaz, dia orang nak berubah, kenapa tunjuk-tunjuk? Sebab mereka public figure, dia boleh jadi contoh kepada orang lain. Kalau tunjuk muka saya pergi tabligh, mana ada orang nak ikut? Follower pun 3 ni siapa ni? Ni Zukri. Tak ada orang nak sebar ni, tak ada era nak sebar ni.
Sebab tengok macam tu, saya tak ada follow. Dia dah public figure. Mereka dekat dengan agama. Tengok Nabi, isteri dia dah pakai tudung. Tengok pula Abang Anwar Zain jalan. Ni semua hidayah daripada Allah. Batu hidayah ni daripada Allah. Kita minta boleh. Kadang-kadang hidayah ni dua. Satu dia terus datang daripada Allah. Lagi satu kita minta daripada Allah. Ada kalau orang dapat hidayah terus, alhamdulillah, berkatlah hidupnya. Tapi kalau dia berusaha mengejar hidayah, insya-Allah itu pun boleh. Dua-dua tu boleh. Sebab tu kita tengok hati-hati kita hari ni, hati mereka dijinakkan dengan Islam. Sebab tu bermakna kita jangan tunggu nak mati baru syahadah. Setiap pagi kata guru kami syahadah. Kenapa? Mengislamkan diri kita semula. Sebab tu bila mana jagi tidur, hari ni hari apa? Hari Ahad, besok Isnin kan hari kerja. Tiba-tiba mimpi hantu. Pukul 5 pagi sedar-sedar kena dengan hantu jenglot. Dia jenglot tu, jenglot naik jenglot. Bangun-bangun sudah. Jangan terus buat status kat FB, aku mimpi hantu. Dah. Syahadah dulu, Islamkan diri kita. Faham? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna. Maka kata guru kami, kalau nak Islamkan jin tu pun boleh, tapi ada cara dia lah. Tak bolehlah tiba-tiba besok aku pasti Islamkan jin. Dia sungguh nak Islamkannya. Okey, faham? Ini adalah mukadimah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili sendiri, pengarang kitab Penawar Bagi Hati, yang akan disyarahkan ini dikekalkan kesemuanya seperti mukadimah asal supaya para pembaca dapat menyelami bahasa hati beliau. Maka supaya kita dapat memahami, kata pengarang, digunakan bahasa tersebut supaya dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh pengarang asal, iaitu Al-Alamah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Tasawuf ni ayatnya penuh dengan kiasan yang untuk kita fahami. Bukan hanya perkataan disebut lantas kita memahami. Tak, dia penuh dengan khias. Bahkan kiasan itu kita kena fahami bukan dengan akal, iaitu memahami dengan hati yang bersih. Faham? Sebab tu penulisan dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni, kata pengarang, beliau menulis bukan dengan pakaian akal, tetapi beliau menulis daripada hati beliau. Maka karangan kitab bukan daripada akal, tetapi daripada hati penulisan yang dia buat kitab asal, iaitu Syarah Penawar Bagi Hati. Faham? Sebab tu bahasa dia tu kadang-kadang kita akan jadi sedikit klasik untuk kita fahami, tetapi pengarang kitab ni sudah menterbalikkan ataupun mengubah dengan bahasa yang lebih moden supaya kita fahami apa yang ingin disampaikan oleh pengarang asal, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Faham? Itu semua ada dalam kitab ni. Saya rasa sekadar itu dulu pada malam ini, tuan-tuan. Nanti kita sambung lagi apa yang dimaksudkan dengan musahabatun. Ni baru permulaannya, tak masuk muka surat 1 lagi. Nak masuk muka surat 1 ada dalam 35 muka surat lagi. Boleh? Boleh, insyaAllah. Tak apa, nanti pengusi Ustaz. Tak boleh Ustaz. Ustaz kena masuk terus, biar 1. Tak boleh lah macam tu, kata nak belajar kitab. Kena macam tu lah. Ustaz terus masuk. Ustaz apa ni? Mukadimah lama sangat Ustaz. Dengar tak? Ini nama dia adab. Faham? Untuk memahami mukadimah ni adalah bermaksud tentang mengenal Allah. Dia akan cerita dalam mukadimah ni apakah yang dimaksud dengan bismillah. Ba sin mim alif lam ra ha mim nun alif lam ra ha ya mim. Setiap perkataan ba apa maksudnya? Apa perkataan sin apa maksudnya? Mim apa maksudnya? Diceritakan dalam kitab ni. Waktu mukadimah dia panjang. Dalam permulaan mengenal Allah, baru kita memahami tasawuf. Wallahu a'lam. Saya rasa sekadar itu dulu, tuan-tuan yang dirahmati Allah dan terkasar bahasa, atau ada tersilap bicara dalam penyampaian saya, mohon teguh. Mudah-mudahan ada penambahbaikan dalam penyampaian saya, khususnya pada anak muda ni yang mengajar lebih tua daripada saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kita fahami, dan lebih untuk semangat kita belajar sampailah 582 muka surat. Wallahu a'lam. Habis tak habis tu belakang cerita. Tak penceramah mati dulu, jemaah mati dulu, selesai. Selesai, itu je lah. Wallahu a'lam. Sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.